الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 24 nombor 10. Kata musannif rahimahullah taala, was-samaa banainaha bi aydin wa inna lamusi'un. Surat Zariyat ayat 47. Maksudnya, dan langit itu kami dirikan dia dengan kekuasaan kami dalam bentuk bidaan yang kukuh rapi, dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan dan anugerahkan kepada kita nikmat hayat. Ya Allah lah satu-satunya boleh memberikan nikmat hidup pada kita. Yang kita hidup, Allah lah yang menghidupkan kita. Kita hidup bukan makanan menghidupkan kita, bukan minuman menghidupkan kita, bukan oksigen menghidupkan kita, tapi Allah lah yang menghidupkan kita. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW. Yang kita menjadi umat Nabi SAW, antara wasilah dan perantaraannya adalah dapat Islam. Alhamdulillah, kita dah Islam sejak lahir lagi, melalui proses Islamnya mak ayah kita. Dan Islam pula kita dapat percuma tanpa ada bersusah payah. Alhamdulillah, syukur kita. Islam yang dapat percuma tu Allah Ta'ala pilih lagi kita dengan diberikan kita ada kemahuan, ada kehendak untuk datang ke masjid, dan ada kehalubaan untuk mencari ilmu, untuk terus mempelajari, memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, agar Islam yang kita dapat itu bukan saja baka dan keturunan, tetapi dengan ilmu, irfan, dengan ada pengetahuan, dengan kenal, faham ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dengan itu boleh kita tasdik di hati, membenarkan, bukan saja mengikrar dengan lidah, tapi menerima di hati. Bahkan kita faham dan dapat yakin seyakin-yakinnya, dan sentiasa kita dapat kenal dan dapat mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala lah sebagai Tuhan yang sebenar. Dialah ilah, dialah saja yang mempunyai sifat uluhiyah. Yang selain padanya adalah makhluk. Yang makhluk bukan ilah, dan makhluk tidak akan mempunyai sifat uluhiyah. Syukur kita juga Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir malam ni untuk solat maghrib berjemaah. Diberikan pula masa untuk insya-Allah kita nak meneruskan bacaan kitab daripada kitab Khulasah sifat 20 ni, insya-Allah. Hadirin sekalian, apa yang kita nak bicara ni masih lagi pengarang kita ni nak mengemukakan beberapa ayat Quran untuk membuktikan di atas wujud Allah Ta'ala. Kita pun masih bicara dalam bab wujud Allah Ta'ala. Yang wujud dia nak sebut sini adalah nak datangkan ayat-ayat Quran, nak menunjukkan benarnya Al-Quran dengan apa yang telah kita baca dan akan baca nanti. Dia datangkan ayat Quran itu untuk membuktikan hebatnya Al-Quran, kerana berbagai fakta yang ada dalam dia yang sangat tepat, yang menjadi sumber rujukan dalam setiap ilmu yang ada atas muka bumi ini. Yang bila Quran tu benar, maksudnya ternyatalah dia ialah kalamullah, maka benarlah Nabi SAW. Bila benar Nabi SAW, maka benarlah Allah Ta'ala. Jadi itu tujuan yang kita duk baca ni. Jadi semua yang didatangkan, yang kita dah baca lah itu juga yang akan datang ni masih lagi berkenaan dengan ayat-ayat Quran yang menunjukkan ketepatan maklumat yang ada dalam Quran, yang telah diturunkan sejak 1000 tahun lebih yang dahulu,
yang zaman dahulu nisbah ilmu pengetahuan mereka takkan sampai untuk menceritakan pengetahuan sebagaimana orang zaman lani, tapi Al-Quran telah membongkar dan menceritakan dia. Itu adalah menunjukkan bahawasanya benarnya Quran, dan benar Quran menunjukkan benar Quran adalah kalamullah, bukan ciptaan Nabi SAW. Dan dengan itu membuktikan benarnya Allah Ta'ala, dan kita adalah sebahagian daripada yang membenarkannya itu, insyaAllah. Baik. Jadi yang ke-10 ni, satu lagi ayat Quran, dia kata was-sama abadainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ayat ni daripada surah Zariyat, terjemah sekali lalu, kata dia, dan langit itu kami dirikan dia dengan kekuasaan kami. Dirikan ni dalam bentuk bidaan yang kukuh rapi. Was-sama abadainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Jadi maksud yang dikendaki dengan Allah Ta'ala dirikan ni, huraian yang diberi itu adalah Allah Ta'ala buat dengan bentuk bidaan yang kukuh, rapi, cantik, tersusun, dan mempunyai perjalanan yang sangat licin, teratur, teliti. Yang perjalanan dia begitu licin, teratur, teliti itu sehingga kita manusia ni Allah Ta'ala jadikan akal, boleh kita berfikir dan dapat satu ilmu, antaranya nama ilmu falak, sampai kita boleh mengira perjalanan bulan dan matahari. Bayang tak? Dari segi kata licin, teratur, kukuh, kemas, rapinya perjalanan semua objek-objek yang ada di langit ni. Baik, dan kata dia, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, adalah mempunyai kekuasaan yang luas, yang tidak terhingga. Sebab kita kan, Allah Ta'ala sendiri kata wa inna lamusi'un, kami ni adalah mempunyai kekuasaan yang sangat luas, tak terhingga. Memang kita akui Allah Ta'ala memang kekuasaan dia adalah sangat luas, dan memang kekuasaan dia adalah tak terhingga. Kalau kita tak fikir jauh-jauh pun, kalau sikit, satu ayat aja pun untuk kita fikir dan renung, dengan kita fikir dan renung ni kita faham, dan kita akan mengakui memang Allah, kekuasaan dia adalah sangat luas, dan kekuasaan dia sangat tidak terhingga. Satu ayat je. Allah Ta'ala dia Khaliq. Khaliq maksudnya pencipta. Cipta ni mengadakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Tidak ada satu makhluk yang boleh buat macam mana Allah Ta'ala. Ya Allah adalah Khaliq. Untuk diletakkan bahasa Khaliq pada makhluk, tak boleh seorang pun. Kenapa? Kita makhluk ni tidak akan ada upaya seorang pun di kalangan makhluk yang boleh mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan daripada sesuatu yang tak ada bagi jadi ada. Nobody. Kita yang kata tak ada kepada ada, yang dah ada pun katalah janggut tercabut, siapa boleh masuk oleh kat tempat tu? Siapa boleh? Bagi sejuta nak. Itu janggut masuk tempat dia. Nak buat janggut boleh tak? Bulu roma tak boleh buat. Bulu roma tak boleh buat. Kalau bulu roma tak boleh buat, alam boleh buat. Allah yang buat alam tak? Alam ni tuan-tuan tahu besar mana? Galaksi-galaksi yang dia punya bilangan tu bilion tuan-tuan. Siapa yang buat? Daripada tak ada kepada ada. Hebat tak? Allahu Akbar. Jadi perkataan pendek itu pun rasanya sudah cukup untuk kita mengiktiraf yang mengakui benarnya Al-Quran. Allah Ta'ala kata wa inna lamusi'un, sesungguhnya kekuasaan kami sangat luas, dan kekuasaan kami, kata Allah Ta'ala, tak terhingga. Luas tak luas tuan-tuan, tengok keupayaan manusia. Berapa jauh dia boleh pergi keluar daripada bumi. Di bulan pun terhegih-hegih tuan. Kalau pergi tempat lain pun memang manusia tak pernah sampai. Bahkan Allah Ta'ala cabar dalam Quran. Ada rasanya kita terbaca juga ayat Quran lepas tu. Quran kata apa? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kamu handal
mempunyai keupayaan untuk menembusi seluruh pelosok bumi dan pelosok langit, pergi langit hujung sekali, mampu tu tembusilah. Siapa yang bisa sampai? Sikit saya sebut ini tuan, yang ni pun kajian-kajian saintis juga. Saya nak tunjuk tu ialah luasnya alam yang Allah Ta'ala buat ni, dan kata Allah Ta'ala kuasa dia sangat tertinggal, kita memang tak terjangkau bagaimana hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Mengikut kajian ahli-ahli falak ni, astronomi kan, pasal mereka walaupun tak boleh keluar daripada bumi, atmosfera, lapisan udara apa ni, disebabkan tak ada alat dan kemampuan mereka, tapi mereka telah mencipta alat-alat tertentu untuk alat ni boleh keluar dan menyampaikan maklumat penduduk di bumi untuk mengenal pasti seumpama dengan bumi ni, dengan kedudukan dia daripada matahari, planet yang ada duduk dekat matahari, kalau tak matahari pun mana-mana sumber cahaya yang macam matahari, yang selain daripada matahari kita, yang dia ialah salah satu daripada bintang bercahaya, bintang terbakar yang ada dikelilingi oleh berbagai-bagai planet. Mengikut kajian saintis, kata dia ada lebih kurang 8 bilion yang macam bumi, yang sesuai dan boleh diduduki. Dan yang terdekat dengan kita tuan-tuan untuk boleh pergi ni, perjalanan dia bukan Mareh tak boleh duduk. Mareh tak boleh duduk pasal dia gas beracun. Yang macam bumi ni, maksudnya ada air, ada udara, dengan alat yang dia pakai lah. Ini cerita demo lah, betul tak betul, dia kelentong ke saya tak tahu, tapi dengar saya nak sebut ni. Yang paling dekat dengan kita untuk pergi tu, yang macam bumi kan, perjalanan dia adalah 300 tahun cahaya. 300 tahun cahaya ni faham? Apa? 300 tahun perjalanan dengan perjalanan cahaya. Satu saat cahaya berapa? 70,000 kilometer. 300 tahun sampai. Ada berapa banyak yang macam tu? 8 bilion. Kalau agak bumi ni nak pecah, kita pergi pindah sana. Boleh pergi tak? La tanfuzu illa bisultan. Nak cerita apa kan? Luasnya alam Allah Ta'ala buat. Mengaku tak kita? Kerdil tak kita kan? Di sinilah kita, kalau kita nak ambil faham sedikit lafaz yang kita dah sebut, Allahu Akbar. Allah Akbar tu terjemah apa? Maha besar, betul tak? Besar ni apa? Maksudnya besar, martabat, hebat dia, yang kita tak ada keupayaan untuk menghurai segala sifat-sifat kesempurnaan dia. Itu maksud sebahagian daripada makna yang dihurai oleh ulama. Kata Allah Maha Besar ni, besar tu kita tidak mampu untuk menghurai bagaimana kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, sifat kuasa dia. Terus mana kita boleh cerita? Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah hebat ni, nak cakap pun tak boleh. Kita kena feel kat kita. Bila Allah Akbar, kita asghar. Bahasa Arab sikit. Allah Ta'ala bila dia hebat, dia besar, dia sempurna, tak jangkau, tak boleh nak kira. Kita apa? Lekehnya. Hina tak kita? Kecil tak? Halus tak? Sentiasa tak berhajat pada Allah Ta'ala. Itulah kita. Dan itu adalah yang antara disyarahkan oleh ulama' sedok ngaji pun, antara tuku-tuku tu ajar. Salah satu kaedah supaya kita boleh rasa khuduk dalam solat. Istilah khuduk ni merendah diri, rasa hina diri, rasa kita ni adalah hamba Allah Ta'ala. Feel kat situ cukup lah untuk boleh rasa kita ni adalah hamba yang sangat berhajat kepada Allah, yang dia Khalik, yang kita ni sangat kerdil, sangat halus, sangat kecil, sangat lemah, sangat berhajat kepada rahmat daripada Allah Ta'ala. Tentu ya, satu kita di syariat kan, setiap kali perpindahan intiqalat semayang ni, perkataan yang disebut apa? Allah, Allah. Sebut tu dengan kenal dan faham, memang best kan? Allah. Memang terjemah kita lama dengar dah kan, tapi faham tu Allah Maha Besar, aku ni kerdil lah, bagi feel kat kita tu. So, bila Allah hebat, kita takkan hebat sama dengan dia, ke kurang sikit je, kurang sikit.
Kita ni makhluk daripada tak ada kepada ada. Atas kita bicara bab wujud ni nanti, memang kesimpulan nanti atas apa ulama ahli sunnah wal jamaah syarahkan kita pun apa dia, Allah wujud hakiki, dia wujud yang wajibul wujud. Kita ni wujud yang jaizul wujud. Wujud dia wujud mesti ada, tak boleh tak ada. Pasal kita, dia yang bagi jadi. Mana boleh ada kita tapi dia tak ada. Jadi adanya kita mendalilkan adanya dia. Dan adanya dia ada wajib, adalah ada yang wajib, yang mesti, tak boleh nafi. Pula tu ada yang kidam, ada yang sedia. Kita ada yang jaizul wujud. Pasal kita dulu tak ada, sekarang ada, dan akan tak ada. Jadi kita adalah jaizul wujud, harus wujud. Jadi kalau kita yang harus wujud, Allah yang wajibul wujud, kalau Allah akbar, kita apa? Zero. Itu kot bahasa dia. Zero ni maksudnya apa? Kosong, tak ada apa. Tak ada apa, tak mana. Dan kita ni semuanya adalah sentiasa berhajat kepada Allah yang jadi, yang kita baru kita ada. Hatta diri kita nak wujud pun Allah bagi ada. Nak kekal sampai lani pun Allah juga yang kekalkan. Hidup pun siapa bagi kita hidup? Memang Allah lah. Satu, betul tak? La ilaha illallah. Tidak adalah yang bersifat ilah, yang mempunyai sifat uluhiyah, yang dia kaya pada setiap satu makhluk, semua berhajat pada dia. Tidak ada yang menyentuh melainkan hanya Allah. La ilaha illallah. Illallah, hanya Allah Ta'ala. Jadi kita duk belajar, ambil faham jadi ni supaya mengukuhkan lagi tauhid kita ke Allah Ta'ala. Khusus atas kita bicara ni, kita pun baru bicara dalam bab wujud je. Memang Allah Ta'ala wajibul wujud, dan wujud ialah wujud yang kidam. Kita ni jaizul wujud, dan wujud kita ialah wujud yang adam, atau wujud yang hadis, wujud yang baru. Kita ialah zatul adam, Allah Ta'ala ialah zatul kidam. Allah Ta'ala adalah zat yang sedia, dan dia ialah wajibul wujud. Kita ialah zatul adam, ialah zat yang tak ada. Pasal daripada tak ada dan akan tak ada. Realitinya kita ialah zatul adam, yang kewujudan kita adalah jaizul wujud, harus ada. Pasal daripada tak ada dan akan tak ada. Jadi syarahan sikit di situ, dia kata ulama falak telah menemui bahawasanya alam semesta bertambah luas dan bertambah panjang setelah mereka mendapat melalui dan memerhati dengan menggunakan majarrah. Majarrah ni kata dia Bima Sakti. Bima Sakti ni galaksi lah. Ini bahasa Melayu lama menggunakan istilah Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Bisa dengar? Itu bahasa-bahasa sains dulu memang guna bahasa tu. Bima Sakti tu bahasa sastra lah. Maksudnya apa? Galaksi yang besar, luas, seluas-luasnya, tak boleh nak cerita luas. Tu Bima Sakti. Tanya saya bahasa sastra, ambil mana, saya pun tak pandai tu. Sorry sikit, saya tak pandai nak syarah. Jadi mereka memerhatikan majarrah Bima Sakti, maksudnya galaksi ni, dan jirim-jirim langit yang jauh daripada kita dengan bermiliar-miliar tahun cahaya. Tadi sebut 300 tahun cahaya kan, tapi ada jarak antara galaksi-galaksi dan bintang-bintang ni apa? Bukan, ada yang million, billion. Mungkin pasal dia orang ni dah cari million, billion, lepas tu nanti trilion pula tahun cahaya. Dan mengikut kajian saintis juga, ahli-ahli astronomi khususnya, dia kata alam ni sentiasa membesar. Dia kata macam satu belon. Itu pun kita ada belajar dengan teori the Big Bang teori tu, yang asal langit bumi semua ni adalah satu, dia pecah. Dia ibarat macam satu belon yang sedang mengembang dengan sekata. Walaupun dia mengembang, tapi perjalanan dia masih betul, dia tak gelong. Dan tapi jarak dia semakin lama makin jauh. Yang tu kot antara mungkin huraian ke atas huraian astronomi. Dia tahu apa, bila besar, bila sampai satu tahap regangan yang dah maksimum,
atas teori asbab, tak ada dah daya graviti yang boleh mengikatkan antara semua planet-planet dan sebagainya, apa jerim yang Allah Ta'ala buat di angkasa sana. Bila dilepas tu, itu pecah. Itu teori ya. Macam mana pun, apa yang kita nak ambil faham di atas apa yang telah diakui oleh ahli-ahli astronomi ni, apa dia? Dunia ni dia makin besar. Di atas kata Allah Ta'ala tu dalam Quran tu sendiri, wa inna la musi'un. Asal bahasa Arab tu musi' ni dia daripada isim fa'il awsa'a yusi'u isa'an fahuwa musi'. Musi'un, musi'ani, musi'una, musi'un, la musi'un. Maksud musi' ni yang sentiasa meluaskan. Ayat Quran ni turun lama kan? Orang pun tak apa faham. Atas kita faham luas, luas saja. Tapi faham daripada perkataan musi' ni, maksudnya sentiasa meluaskan, sentiasa mengembangkan. Ahli astronomi dia kaji dengan alat dia reka dengan belanja pun bilion-bilion punya harga untuk teropong jauh-jauh, untuk hantar alat dan sebagainya. Dia baru dapat keputusan memang dunia ni, galaksi ni dia expand, dia sedang membesar. Quran ni macam mana? Lama lah cerita, luas tak terhingga. Saja kalau bahasa terjemah tu mungkin tak memahamkan tuan-tuan. Saya sebut tu dengan ambil bahasa Arab tu sendiri. Wa inna la musi'un. Musi'un tu maksudnya yang sentiasa meluaskan. Maksudnya dia makin besar. Daripada sehari-sehari, jarak ataupun saiz galaksi Bima Sakti ni, kalau nak guna bahasa dia tu, semakin besar. Siapa yang cerita tu? Allah cerita, dan kenyataan tu telah disahkan oleh ahli astronomi. Sikit kalau saya sebut gini, macam mana dia boleh tahu apa dia menggunakan alat? Pasal setiap teropong itu mungkin dia ada alat perakam apa dan sebagainya. Dan setiap bila berulang tahun hari di lokasi yang sama, dia pancar balik bertindan-tindan dengan adalah teknologi dia buat dengan sistem software apa dan sebagainya. Dia dapati kan bintang ni dia akan keluarkan cahaya apa, mana-mana bintang yang jarak dia makin jauh satu sama lain, dia akan mengeluarkan cahaya tertentu, mungkin warna biru, warna kuning, dengan software yang dia buat. Dia akan dapati bila dia buka software dia, kajian dia daripada setahun, dia dapati semua bintang yang ada, bintang-bintang cakrawala, galaksi-galaksi yang ada di atas alam ni, semuanya makin berjauhan antara satu sama lain daripada hari ke hari. Dia orang susah payah kan. Kita macam mana? Ni satu akidah Allah Ta'ala bagi kat kita, akidah taslim. Awal lagi kita dah lama dah beriman la ilaha illallah. Untung nak kita, yang tu untung. Tapi kalau kita dengan itu kita tak belajar elok-elok, sampai kita boleh kenal Allah Ta'ala, sampai kita ingat Allah Ta'ala, sampai kita faham Allah Ta'ala, sampai kita cinta Allah Ta'ala, kita kasih Allah Ta'ala, kita iktiraf Allah Ta'ala, sampai hidup mati kita adalah untuk mencari redha Allah Ta'ala. Kalau kita tak dapat itu kita celaka. Dan dapat Islam free ni, alhamdulillah. Dan iktirafnya ni, alhamdulillah. Pasal ada orang tak boleh iktiraf, kita dah iktiraf. Cuma adakah di atas pengiktirafan yang kita dapat Islam melalui proses mak ayah kita ni, adakah kita dah upgrade dia sampai tahap kita dengan Allah Ta'ala ni, kita kenal dia, kasih dia, faham ke dia, mengiktiraf ke dia, dan kita mengiktiraf juga kita ni yang lemah, dhaif, kecil, kerdil, yang kita mengaku Allah memang akbar tu akbar sampai masuk hati sanubari kita. Ataupun hanya sekadar Allahu Akbar, tapi lepas tu hayal aja, rasa macam Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan kita. Allahu Akbar. Jadi maksudnya ada benda yang kita tak tunaikan tuntutan supaya Islam yang kita dah perolehi dengan free ni, yang Allah Ta'ala perintahkan kita supaya dapat iman tahqiq. Kita ni tuan-tuan, nisbah perintah Allah Ta'ala, dia perintahkan kita tak memada dengan hanya iman warisan, iman taklid, iman taslim. Tu antara istilah yang ada. Iman waris, iman yang macam ni, budak-budak pun iktiraf.
Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Budak-budak pun iktiraf kan. Kita kalau tengok dalam Quran, no, Allah Ta'ala beritahu apa? Ayat yang fokus pada orang beriman ni, ya ayyuhallazina amanu, ada lebih kurang sekitar 80 ayat. Semua ayat ya ayyuhallazina amanu ni, yang khusus saya nak sebut ni, yang 80 ayat ni, pasal ya ayyuhallazi banyak lagi, lebih pada 80. Tapi dekat dengan 90 ni, 80 lebih dekat dengan angka 90 ni, ialah ya ayyuhallazi, semuanya perintahkan kita supaya dapatkan akidah yang mantap, lebih daripada apa yang kita dapat dengan warisan. Antara yang Quran, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang yang beriman, dipanggil orang beriman ni, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Ayat suruh beriman ni sepatutnya kata kat siapa? Panggil siapa? Panggil orang kafir suruh beriman je. Orang dah beriman, suruh beriman lagi. Nak buat apa ni? Tu istilah ulama syarah, suruh dapatkan iman tahqiq, iman kemah. Iman sampai kita memang istilahnya kenal dan iktiraf Allah Ta'ala ni, kenal sekenal. Tentu kita kena ngaji tauhid. Dan ngaji itu sampai macam mana? Ngaji sampai kenal, faham. Dan kenal faham tu bukan saja dengan ilmu, tapi sampai yakin, rasa kat hati. Ayat dia sama yang tu. Bukan dengan kita diiktiraf dengan akal, dengan pengetahuan, tapi dengan keyakinan tu rasa di hati. Dia yang kalau saya sebut misalnya Allahu Akbar, dia memang besar, maksudnya hebat. Tak boleh nak hurai kehebatan, kekuasaan dia. Antaranya ilmu dia, yang dia sendiri menceritakan bagaimana fenomena alam ni. Kita dah beriman dah. Bila kita iktiraf dia macam tu, rasakan dalam hati kita dia sangat hebat. Dan rasakan kita ni, aku ni kerdil, hina, lekeh, bodoh, lemah, sentiasa berhajat kepada rahmat-Mu ya Allah. Rasa dalam hati macam tu, barulah namanya iman tahqiq. Kalau kita tak rasa, maksudnya kita masih lalai. Kita belum dapat kemas dari sudut keimanan kita pada Allah Ta'ala, yang kita sampai terasa di hati. Pasal kita ni jangan tak tahu tuan-tuan, kalau kita tak terasa hati, iman kita baru iman mengaku di mulut. Kita baru ikrar bil lisan. Kita belum tasdik qalbi. Pasal orang tasdik qalbi, dia mesti tahap dia lain lah. Dia tak macam kita yang biasa ni. Orang yang kalau cakap mulut je tuan-tuan, bagus tak main ngaji saja? Bagus. Tapi sakit lepas mayang balik tak? Dia tunggu tak? Tak tunggu. Balik, apa masalah dia? Dia mengaku di mulut. Nak kata tak bagus, tak boleh. Tapi pengakuan dia kata bagus tu tak boleh menyebabkan dia duduk dan tunggu. Tak boleh. Tambah nak duduk depan, boleh tak? Bukan senang kan? Jadi tuan-tuan duduk belakang, tu main duduk depan sikit. Eloknya duduk depan ke duduk belakang? Nak nafi tak boleh, betul tak? Tapi adakah kekuatan tuan-tuan mengaku tu, tuan-tuan boleh duduk depan? Cuba injak lagi nak, boleh tak? Tak boleh? Tak, saya serius ni, gurau-gurau ya. Tak boleh ke duduk depan? Boleh? Bagus tak? Untuk, kenapa tak nak bagus kan? Baguskan sikit tak? Sikit, selangkah je dia. Depan sikit, esok sikit. Sikit je dia. Alhamdulillah. Maksudnya baru tasdik qalbi. Yang tak ngesok ni apa? Tak, saya gurau-gurau juga. Tapi tu tak faham saya cakap apa. Takut nanti kita ni, pengakuan kita dengan Allah Ta'ala ni hanya di mulut. Allah Tuhan aku, Allah mencipta aku. Tapi bila ada sesuatu permintaan, minta. Bukan saya minta pergi perang tu kan, tak ada. Saya tak minta tuan-tuan duduk pegelang hulu sebulan tinggal kerja tuan-tuan. Saya tak minta tu. Saya minta tuan-tuan kena ngesok sikit. Tu pun tak boleh. Oleh. Jadi di mana tasdik qalbi kita? Bayang tuan-tuan, sahabat tuan-tuan, kalau kata pergi perang padang pasir kan, ada yang baru balik umrah. Saya nak tanya tu pasal nak bagi rasa fenomena kan. Saya taklah baru balik umrah, tapi ada beberapa sahabat yang duk balik umrah. Antara yang dia orang terfikir, dia orang kata macam ni tak? Kita duk panas macam ni, duduk hotel pun kata dia, tengok Bukit Uhud
Tengok kata dia pemandangan keliling Masjidil Haram, begitu juga pandangan keliling Madinah, ya kan. Tengok Bukit Bukau dia yang batu pasir, batu pasir, batu pasir. Tak ada air kan. Batu pasir, batu pasir. Macam mana sahabat boleh duduk, bukan saja duduk, boleh tinggal, tapi boleh dakwah, boleh survive. Lagi apa? Boleh pergi perang dengan orang kafir. Dah tengok. Tapi boleh tak awak? Boleh tak? Kalau tak oh, kan. Jadi nak cerita apa ni? Kita kalau duduk zaman sahabat tu, tak tahulah satu orang taklah bagi kita duduk zaman lah ni dengan duduk dalam aircon lagi. Rumah kita tak ada aircon, duduk dalam aircon pun tak mau duduk lagi. Pelik tu. Sajalah bunyi gitu sikit, saja bunyi gitu sikit. Tapi tuan-tuan tak ganjak tu saya tahu dia memang sakit pinggang. Sakit tu tuan ganjak sakit kelepuk dia terlentang. Jadi bersandarlah, teruslah bersandar tu nak kata apa. Saya lawak ke tu. Sorry kalau agak-agak dia menikam kalbu kan. Okey. Selesai. Jadi kata dia bermilion-milion tahun cahaya tu nak sampai dan dia sentiasa berkembang. Quran dah sebut wa inna lamusiun. Baik, kata dia, dan mereka juga kata dia telah mendapat bahawa tiap-tiap kali bertambah jauh yang majarrah ni, galaksi-galaksi ni daripada bumi, bertambah juga cepat bertambah jauhnya dari kita. Maksudnya dia punya jarak makin jauh pada kita pun sangat cepat. Dan itulah apa yang telah kata dia mengakui oleh kajian ilmu bahawa alam ni bertambah jauh dan renggang dan luas seperti mana yang telah isyarat oleh Al-Quranul Karim. Jadi dia orang ambil faham tu dengan kajian dia orang tu kan, dengan belanja yang begitu besar hanya untuk ambil faham ni. Semak Quran macam mana? Ada tak? Baik. 11. Tekanan udara. Ayat ni dia sebut mengenai tekanan udara. Bab tekanan udara ni tuan-tuan, kalau tengok zaman Rasulullah dulu, orang yang boleh memuraian tentang tekanan udara, zaman tu tak ada lagi. Nak mengenal tekanan udara, tekanan apa, jarak daripada jarak ketinggian sesuatu daripada aras laut, alat ada tuan untuk mengukur tu. Zaman Nabi tak ada tuan. Tapi ayat Quran yang datang dah menceritakan mengenai tekanan udara. Mana isyarat dia? Yang ni, firman Allah Ta'ala. Yang ni ayat Quran nak menunjukkan Allah sendiri menceritakan ada hukum tekanan tu. Walaupun zaman tu orang pun tak faham tekanan udara tu apa. Ayat dia bunyi macam ni. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Fokus ayat Quran ni yang kita nak tengok ada sekalian adalah mengenai tekanan udara. Walaupun dalam masa yang sama dia ada cerita tentang hidayat, tentang menyesatkan, tentang bandingan, tekan, ada darbul amsal, ada istilahnya apa? Allahumma salli ala. Ada peribahasa, ada simpulan bahasa kat situ, ada satu perumpamaan yang sangat cantik mengenai orang yang nakkan hidayat yang tak mau hidayat. Macam-macam benda yang ada isyarat dalam Quran itu. Macam mana pun fokus nak ambil itu hanya dalam bab tekanan udara saja. Tengok terjemah sekali lalu. Kata dia, maka sesiapa yang Allah Ta'ala kendaki untuk memberi hidayat, petunjuk kepadanya, nescaya ia Allah Ta'ala dia akan melapangkan dadanya. Maksud lapang dada ni membuka hati. Dan lapang dada tu bukan maksudnya dada dia jadi kembang lebar, bukan maksud dia macam tu. Macam mana pun sekali lalu membuka hati ni maksudnya menerima, accept, untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala kendaki untuk menyesatkan, siapa Allah Ta'ala nak sesatkan dia, nescaya ia Allah Ta'ala jadikan dadanya, dada seseorang tadi sesak, sempit, sesempit-sempitnya. Ya ja'al sadrahu dayiqan harajan,
Baik, macam mana sempit dada ni? Seolah-olah ia sedang naik ke langit. Naik ke langit macam mana? Naik dengan susah payah. Demikianlah Allah Ta'ala menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau sekali lalu terjemah pun tuan-tuan faham kat mana ni? Tekanan ni tak faham ke? Tapi ulama kita boleh faham bab tekanan itu. Ahli sains memang dia kaji, dia kata pasal udara ni, kita nisbah manusia orang Ta'ala jadikan keperluan kita untuk bernafas dan survive mesti ada. Dan oksigen ni, kalau kata bumi yang bulat macam ni, dia makin ke atas, lapisan oksigen semakin nipis. Pasal oksigen ni, antara kebolehan dia adalah melalui proses fotosintesis daripada tumbuh-tumbuhan hijau. Dia memproses karbon dioksida. Dalam masa yang sama, karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis, dia akan membebaskan wap air, haba dan oksigen. Oksigen ni lah kita pakai. Dan oksigen ni, oleh kerana pokok ni dia duduk dekat tanah, lapisan yang berhampiran dengan bumi sajalah mempunyai peratusan oksigen yang paling tinggi. Makin naik ke atas, lapisan oksigen jadi semakin nipis. Dan sampai tahap tertentu, tidak ada langsung oksigen di udara. Sudah tahu tak apa akan jadi kalau seseorang yang, kalau ada satu tiang lah dipacakkan daripada bumi ni naik ke atas, kalau dia boleh panjat sampai satu tahap nanti jadi macam mana? Tam panjat letih tu satu hal. Yang ni bukan cerita letih. Ini cerita tentang keperluan oksigen untuk proses mengoksigenkan darah dan keperluan untuk pembakaran. Itulah istilah sains dia, macam itulah. Jadi bila dia naik atas sampai satu tahap nanti, dengan keperluan yang sepatutnya dia kena pakai dan oksigen yang semakin kurang tu, bila dia naik atas, apa akan jadi? Dia terpaksa bernafas dengan lebih kencang untuk mendapatkan satu kapasiti oksigen yang munasabah dengan keperluan diri dia. Pasal apa? Pasal terlalu naik kawasan yang tinggi. Pasal oksigen tu sikit. Jadi badan kita ni Allah Ta'ala dah jadikan satu sistem yang dia boleh kenal oksigen sikit tak sikit. Bila tak cukup macam mana? Dia akan jadi bernafas cepat dengan kencang sendiri. Bukan kita buat. Bukan kita. Tak. Allah Ta'ala bagi jadi sistem badan kita macam tu. Naik je, bubur oksigen ni. Cerita apa tu? Cerita oksigen, kita tekanan. Dan bila pernafasan kita macam tu, apa akan jadi? Dada ni sempit lah. Quran cerita sekali lalu tengok macam tu je. Dengan kajian sains, dia punya huraian apa? Bila dengan ilmu sains ni yang dia kaji macam tu, kalau kita sebut lagi lah, orang asma, lelah ni, antaranya dia akan berlaku sesak nafas dia. Pasal apa? Pasal ada saluran-saluran oksigen yang sepatutnya masuk dalam paru-paru dia melalui beliau sudah pula nama pun tak apa ingat, aku tidak sebut lah, telah tersumbat. Jadi peratusan oksigen yang masuk dalam tu tak cukup. Jadi dia terpaksa, bukan dia sendiri yang kencangkan pernafasan tu, tapi proses Allah Ta'ala dah bagi jadi satu sistem saraf dia, dia akan berfungsi macam tu. Dia akan meleburkan semua lemak-lemak apa lendir yang ada dalam tu. Jadi dia akan hancurkan lendir tu, udara boleh masuk. Macam mana? Dia masalah apa? Masalah tekanan. Quran cerita lama lah. Saya nak urai panjang pun saya berkerti dekat tu ya kan. Saya tak kerti pandai mana-mana. Saya punya ilmu dekat SPM kan. Kalau tuan-tuan lagi tak kerti pada saya, lekuk lagi lah pada tu kan. Okay, sikit lah usir pada tu. Baik. Kata dia, ini ayat-ayat ni telah menjelaskan bahawa terangkat dan naik ke langit. Jadi bandingan orang tak mau terima hidayat ni macam naik langit. Bila naik apa? Naik langit apa akan jadi? Ya ja'al sadrahu, dada dia akan jadi sempit.
Dan bandingan Allah Ta'ala buat macam orang naik ke langit. Apa cerita ni? Cerita melalui kandungan oksigen di udara dan melalui cerita tentang tekanan. Pasal bila gas oksigen makin kurang di udara, apa akan jadi? Tekanan paru-paru kita ni dia akan pasal kita bila pasal bumi ni dia makin ke dalam, tekanan dia makin kuat. Jadi dia akan himpit dada. Kalau kita naik ke atas pasal oksigen tak ada, untuk mampat yang tu terpaksa bernafas kuat untuk ada kepadatan udara dalam dada. Sebenarnya udara yang ada tu sikit, tapi pasal nak bagi mampat terpaksa bernafas banyak. Jadi tekanan udara, kalau kita istilah teori tekanan ni, dia akan menyebabkan tekanan udara rendah berbanding dengan duduk di bawah tekanan udara tinggi. Macam tu kot istilah-istilah tekanan ni. Jadi menjelaskan bahawa terangkat dan naik ke langit akan disertai dengan kesepitan dada dan perasaan tercungik nak baca tu kan, dengan sebab kekurangan tekanan udara dan kekurangan bilangan besar daripada oksigen yang menyerapnya oleh dua paru-paru. Ilmu sains kita macam itulah kita belajar. Dan adalah manusia dahulu, kata dia, menyangka bahawa hawa ni udara lah, berterusan dan bersambung lanjut sampai kepada angkasa. Satu masa dulu memang manusia bila tak ada ilmu tentang kandungan gas, oksigen dan apa sebagainya dan tekanan ni, mereka menyangka semua sistem udara ni, langit sampai ke langit tu semua mempunyai oksigen. Mereka menyangka begitulah kan. Tetapi selepas manusia terbang ke langit dan belajar atas kawasan yang terlalu tinggi, mereka mengetahui bahawasanya naik ke udara akan disertai dengan kesepitan dada hingga manusia akan merasai kelakuan tercekik kau tu. Tercekik. Jadi kelakuan tercekik, itu kot bahasa yang sedap aja, akan jadi kelakuan macam tercekik dan sesak nafas. Ini hakikat telah diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Bila ni? 1400 tahun dulu. Macam mana? Sikit soalan macam ni. Macam mana mungkin Allah Ta'ala tak tahu pasal Allah Ta'ala yang mencipta cakrawala ni? Dengan bahasa yang huraian ni tuan-tuan, kalau kita perhati, memang itu mengisyaratkan tekanan dan mengisyaratkan tentang kandungan oksigen yang ada di udara. Baik. Maksudnya kalau nak uraian panjang pun tak ke mana juga. Cukup dengan ayat Quran itu nak menunjukkan memang dalam Quran dah menceritakan ilmu-ilmu sains ni sejak zaman dulu lagi. Baik. Kemudian ilmu zarrah pula. Ilmu zarrah ni apa? Ilmu teori mengenai atom, zarah. Bahasa Melayu pun kalau kita mengaji sains tuan-tuan dengan bahasa Melayu, dia guna kataan zarah juga. Zarah gas, zarah cecair, zarah pepejal. Okay. Kita belajar sains ada istilah zarah kan? Zarah tu bahasa Arab asal tu. Ada satu ilmu berkenaan zarah. Zarah, teori molecules. Kalau bahasa yang pakai dengan bahasa orang putih, atoms. Teori atoms. Kita belajar misalnya skru, ada nut skru. Kita belajar teori zarah. Besi bila dipanaskan, apa berlaku? Zarah-zarahnya akan mengembang. Bila nut skru ni, kena skru ni bila dipanaskan, tak boleh masuk nut skru ni dalam nut dia. Pasal apa? Zarah-zarah besi itu telah mengembang. Bila mengembang, dia akan menolak zarah-zarah besi itu, jarak dia supaya makin jauh antara satu sama lain. Dengan sebab tu saiz ni akan lebih besar daripada saiz biasa. Dengan sebab itulah skru tu tak boleh masuk dalam nut dia. Boleh. Dan itulah teori kenapa untuk kita nak lepaskan besi kena panaskan dia. Bila panas, dia punya ikatan antara molekul-molekul besi ni dia telah dilonggarkan dan telah diregangkan. Pasal bila kita panaskan dia akan meregang. Dengan tengok rupa dia jadi color merah. Lepas tu ambil tukul, katok. Apa akan jadi? Lepas.
Real lah ilmu sains. Memang macam tu kan. Quran dah cerita belum? Quran dah cerita ilmu teori tentang zarah dan molekul dan atom ni. Memang betul lah Quran. Sadaqallah, sadaqallah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarrah fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Baik, terjemah sekali lalu. Maksudnya tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Tidak akan hilang, lenyap daripada pengetahuan Tuhanmu sesuatu daripada sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Walaupun sehalus-halus ataupun seringan-ringan yang ada di langit. Quran guna bahasa apa? Yang tu terjemah lah. Tengok bahasa Quran sikit. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarrah. Bahasa misqal ni tuan-tuan, kita bahasa Melayu dah pakai kan, 85 misqal, berapa misqal, 20 misqal. Dia satu sukatan timbangan. Dan Allah Ta'ala menggunakan bahasa misqali dzarrah. Maksudnya ada benda yang kalau nak timbang ni, istilah benda yang ditimbang tu nama ni dzarrah. Dan istilah tu pun Melayu tuan-tuan tak ada bahasa nak apa. Pakai bahasa Arab je. Pakai jadi bahasa Melayu, zarah. Tak ada istilah nak apa. Pasal apa? Pasal memang bahasa Quran. Orang putih lah kan. Tapi saya nak sebut kata zarah tu. Jadi walaupun sebesar zarah. Cuma zarah ni kalau ulama-ulama tafsir dulu, macam-macam ulama tafsir dulu cuba nak memahamkan ayat Quran ni. Ada yang mengatakan zarah ni adalah semut. Ada yang mengatakan zarah ni saya cerita orang-orang dulu pasal dia tak faham teori sains. Jadi yang mana yang tak faham lah, yang faham pun ulama-ulama kita juga kan. Dia kata zarah ni semut pasal nak kata kecil. Ada yang lagi halus untuk pemerhatian kecil tu, dia kata apa? Zarah ni ialah habuk yang kita dapat lihat waktu pagi bila ada lubang masuk dalam rumah, kita tepuk bantal tu yang berterbangan tu. Tu zarah. Yang tu pun sebenarnya zarah ke? Tak. Teori atoms dan teori molekul dalam kita belajar ilmu kimia dalam bab sains, zarah ni macam kita katalah hidrogen H2, oksigen O2, betul? Air H2O. Single satu-satu tu H2O, H, 2H dan 1O. 1O tu satu atom, satu molekul, satu zarah. Berat mana? Tak ada alat dalam dunia boleh timbang berat ni. Walaupun ada teori dalam ilmu kimia, dia ada angka kiraan lah, negatif berapa, positif berapa. Ada teori dia lah. Tuan-tuan nak pergi ngaji, saya mengaji dekat SPM kan, saya boleh sebut macam tu lah. Saya nak sebut lebih-lebih tak pandai. Kalau CO2, carbon dioxide, CO2, macam mana boleh formula CO2 ni? Menunjukkan ada satu karbon dan dua oksigen. Dan satu tu C tu, maksudnya satu zarah karbon, satu molekul karbon, satu atom karbon. Quran telah mengisyaratkan ilmu atom dan ilmu zarah dan ilmu molekul ni. Isyaratnya ada, detail macam mana kau fikirlah. Tapi rujuk ilmu dia mana? Quran. Yang Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tidak akan lenyap dan hilang pada dia sesuatu walaupun sehalus-halus, walaupun sebesar atom dan zarah. Bahkan ahli sains memang dia kata apa? Ahli sains pun kata macam ni, tidak ada molekul walaupun sebesar satu zarah yang dia akan tiba-tiba hilang dan lenyap tanpa ada perkiraan. Pasal ahli sains pun digunakan teori ini. Kata dia, setiap benda yang ada ni, kata dia tidak akan boleh dicipta dan boleh dihapuskan. Dia cuma bergabung dengan sesuatu ataupun bercerai dengan sesuatu untuk terbentuknya sesuatu benda yang lain. Dia faham tak? Nah, isyarat apa tu? Makhluk tak ada keupayaan untuk khalik, membuat sesuatu dan menghapus sesuatu. Tak boleh.
Yang selalu kita belajar adalah ilmu sains, dia kata macam ni. Tenaga, digunakan bahasa tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta dan tenaga tidak boleh dihapuskan. Kita belajar ilmu sains lagi mana kan. Tak faham pun punya pasal lah, dengar yang saya sebut. Tenaga tak boleh dicipta, tenaga tak boleh dihapuskan. Sebenarnya tenaga, punca tenaga haba ke apa, punca daripada mana kan? Punca daripada zarah. Faham daripada tu juga. Zarah tak boleh dicipta, manusia memang tak boleh cipta dan tak boleh dihapuskan. Yang boleh mencipta dan menghapus ni siapa? Hanya Allah Ta'ala. Jadi yang boleh, katalah H2O, kenapa dia H2 lepas tu O? Dengan proses tertentu dia akan berpecah jadi H2. O ni pula dia akan bergabung dengan C misalnya, CO, karbon monoksida. Satu lagi oksigen datang, karbon dioksida. C datang satu lagi, karbon trioksida. Pula tu dia ada limit dia. Kenapa tak C10? Siapa yang susun zarah ni? Allah. Manusia kaji teori asas dia semua Quran. Dan Allah Ta'ala mengisyaratkan manusia untuk boleh faham Quran macam mana? Allah yang cipta otak kita. Walaupun ayat Quran sependek ini, Allah Ta'ala bagi otak kita boleh memikir ilmu zarah dan boleh mencipta ada benda-benda yang sekeliling kita. Tuan-tuan bayang tak kalau saya sebut teori zarah ni lah, teori yang kita jumpa bahan-bahan kimia yang ada keliling kita. Minyak wangi kan. Pasal apa boleh bau macam-macam? Dunhill ada, nama apa? 1001 malam, sedap malam, malaikat subuh, malaikat maut kot. Sajalah saya kurau nama Pasal apa dia boleh bau lain-lain? Teori zarah dan molekul. Pasal apa minyak ni sintetik, ni RON 97, 95, pasal apa kan? Teori zarah. Kita lah tak mengaji ilmu sains, mana nak retinya kita. Cerita hatu pun tak pandai, belum H2O pun tak faham. Dia reti apa? Tu tak dulu SPM dulu lah tu. Okey, fikir. Kalau ulama dulu tuan-tuan dengar, mereka hafal Quran, mereka faham hadis, mereka kenal Allah Ta'ala. Dengan sebab kenal Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk create ilmu. Ilmu sains, ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu tentang atom, ilmu apa, semua datang daripada ulama-ulama yang kenal Allah Ta'ala dan faham Al-Quran. Kita lah ni macam mana? Ngaji akademik tak faham Quran, tu yang bengong tu. Akademik pun tak faham, Quran tak kerti, hadis tak kerti, fiqah pun kelang kabut, Quran pun baca tak betul. Apatah lagi nak bongkar ilmu-ilmu Quran ni. Okay. Tu sikit hentakan untuk kita lah. Okay. Jadi kata dia, Allah Ta'ala tak pernah lenyap dan hilang daripada sesuatu yang sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi ataupun di langit, dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu. Kalau ada yang lebih kecil daripada itu, dan juga tidak ada yang lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata. Illa fi kitabim mubin. Kitab tu apa dia? Boleh jadi antara makna dia Lauh Mahfuz, antara makna kitab yang terang nyata itu ialah ilmu Allah Ta'ala azali. Semuanya dalam ilmu dia. Masakan tak dalam ilmu dia, betul tak? Pasal dia yang khaliq, dia yang buat, dia yang systemize kan, macam tu kot. Dia yang mensistemkan semua sistem yang ada. Kalau saya sebut lagi guna teori molekul ni kan, kita ni bernafas menyeduh udara keliling, kita akan menggunakan oksigen, dan hasil pembakaran dalam badan kita pula tu tak pakai api kan, bakar bakar makanan dalam badan kita tak pakai api, tapi dia terbakar. Kita hembus ni ada H2O dan ada CO2 yang asal daripada O2 yang berapa persen, katalah 20% dalam udara lebih kurang kandungan dia. Bila kita sedut, dia ada lebih kurang 14%, 6% daripada oksigen di luar dah diambil. Macam mana tu? Dah dikaji dalam amal, dah dibuat macam-macam proses untuk membuktikan dia. Macam mana yang asal oksigen, dia boleh jadi yang keluar kita ni jadi karbon dioksida. Kenapa dia tak jadi apa-apa oksida lain?
ataupun tiroksida, podoksida, ataupun monoksida, ataupun dia tak jadi karbon, dia jadi apa? Bila karbon ni benda terbakar, apa tak jadi hidrogen ke, hidrogen oksida, hidrogen sulfida ke, kalsium pemangkanat ke apa ke, sikit bahasa-bahasa dalam makmal lah. Kenapa tak jadi itu? Semua adalah Allah yang mengaturkan dia. Lepas kita, kalau orang yang memang kalau mengaji sains, tuan-tuan, kalau dia ada tauhid, makin dia ngaji sains, makin dia ngaji ilmu kimia, itu sebut ni kalau secara khususnya ilmu sains tu, macam mana? Makin dia kenal Allah Ta'ala, makin dia mengaku La ilaha illallah. Makhluk ni memang tak ada apa-apa daya upaya, la haula wala quwata illa billah, dia akan mengakui bahawasanya memang Allah lah yang khaliqus samawati wal ardh, Allah yang menjadikan langit bumi. Bayangkan kan, daripada molekul atom sekecil-kecil ni lah, yang bila dia bercantum dengan struktur tertentu, dia akan bercantum membentuk apa? Jadi batu, silikon, silika, silikat. Dalam bentuk macam ni dia jadi macam ni, rupa macam ni, kombinasi macam ni, bentuk macam ni, color macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni. Bila dia bercantum, dia akan menjadi struktur raksasa. Ada yang lembut, ada yang rapuh, ada yang keras, ada yang keras-kerasnya, ada yang lembut selembut-lembutnya, ada yang rapuh, ada yang manfaat untuk manusia, ada yang bahaya untuk manusia. Daripada mana ni? Semua daripada teori zarah. Khas pergi ngaji dia, ilmu kimia, pergi ngaji. Dan tu yang orang buat dalam amal, bakar sana, bakar sini, bakar sana, masuk ni, sana, sini macam ilmu ni, ilmu zarah. Baik. Dia kata adalah manusia dahulu i'tiqad bahawasanya zarrah ni ialah benda yang paling kecil sekali, dan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih kecil jirimnya dan lebih ringan penimbangnya, kerana zarrah adalah sesuatu yang paling kecil yang tidak dilihat oleh mata. Ini memang dah jadi guna bahasa Arab dulu. Maka tak kala kedatangan kajian ilmu-ilmu dengan pendedahan dan penemuan-penemuan, ternyata bahawa zarrah ni menerima belah bahagi dan boleh dibahagikannya, dan inilah yang telah diisyaratkan oleh Quran Karim. Macam mana pun yang satu yang tak boleh belah tu tetap tak boleh belah. Yang ni lah, kalau kita belajar istilah tauhid, rasanya saya pernah sebut di awal-awal kitab dulu, nama dia apa? Jauhar Firid. Saya dengar, saya baca huraian. Bila dia bergabung, dia akan jadi jisim. Jisim tu lah molekul gas, molekul air. Dan bila dia besar, itu yang jisim sampai tahap jadi jirim. Pasal setiap jauhar, dia bila bergabung, dia kalau satu jauhar firid, bila dua ataupun lebih jauhar murakkab, bila dia nama lain jauhar murakkab ni, namanya ialah jisim. Dan bila jisim, dia dengan gabungan yang tertentu, dia akan menghasilkan arab. Saya rasa saya pernah sebut semua istilah tu. Cuma masa saya sebut tu, dia orang hadir tak hadir, faham tak faham, tidur ataupun tidak. Itu satu hal lah kan. Tadi saya sebut tu untuk hanya tu sikit je. Apa lagi nak kata. Jadi itulah yang ada dalam teori kita belajar dalam ilmu kimia. Jadi ilmu tu pula, istilah tu siapa yang beri? Tu ilmu orang putih, istilah orang putih ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Jadi apa maksudnya? Ulama kita dah cerita dah ilmu-ilmu darah ni dah ribuan tahun dulu. Kita sampai lah ni tak faham-faham. Dan mereka adalah peneroka kan? Mereka peneroka, bukan peneroka beda, peneroka ilmu ni. Pasal daripada Quran ni ada tu, Quran ni pasal dia orang dah hafal daripada kecil kan. Bayang lah, yang mana dia faham, mana yang tak faham tu setiap hari dia baca Quran, bukan setahun sekali kan. Bulan betul setahun sekali, bukan satu hari satu muka. Sekali baca semuka. Imam Syafi'i satu hari khatam 30 juzuk, 24 jam khatam 30 juzuk. Tuan-tuan bayang kemahiran dia tentang Quran. Yang dah tauhid, bab fiqah apa tu, tak usah cerita kan. Satu hari 30 juzuk. Tuan-tuan tengok, 30 juzuk satu hari kan. Betul, semua lalu dah ayat Quran. Hari-hari dia mesti ada perincian. Setiap hari akan lalu ayat ni dia fahamkan ni, lalu ayat ni dia lah faham ni, lalu ayat ni dia akan perincian ni, lalu ayat ni dia akan perincian ni. Saya sebut tu pasal saya pernah lalu baca Quran gila macam tu kan.
Satu hari kena 4 juzuk, 5 juzuk. Powernya sampai 10 juzuk satu hari. Selalu boleh buat bulan Ramadan lah. Bila kita boleh 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam sekali, tuan-tuan tahu tak? Gila faham Quran tu. Best. Syok. Itu saya tak hafal. Dan bukan semua makna faham pun. Yang faham lah, tapi ada yang tak faham. Kita punya bodoh-bodoh baca Quran yang bodoh pun kita boleh faham. Setiap kali kita khatam Quran boleh faham kan? Ni bayang no, umur 7 tahun dah hafal. Sebelum itu pun mak bapak pun dia dah dengar baca Quran. Yang dia pun orang Arab. Hadis semua berjuta-juta hadis dalam kepala dengan sanad dan rawi. Baca ayat Quran 30 juzuk sehari. Macam kepala otak dia. Tuan bayang tau. Agak-agak dia explore lah ni. Pula tu kalamullah, mesti ada rahsia dia. Allah Ta'ala buka. Makin kenal Allah Ta'ala, makin faham Allah Ta'ala, makin tauhid Allah Ta'ala, makin tu yang terbuka satu ilmu kat dia. Allah. Baik. Kemudian penyertaan 13 ni bumi bulat. Fenomena yang ada kat keliling kita senangnya tengok gerhana. Gerhana matahari nampak bulan bulat. Gerhana bulan, bumi bulat. Betul? Pasal bayang bumi yang terpancar dekat bulan bulat. Baru-baru ni gerhana kita penumbra dia tak tutup pun kan. Kalau ikut tak ada sembahyang gerhana tu. Pasal dia tak tutup pun. Tuan sini main gerhana tak? Gerhana bulan. Gerhana bulan sama sembahyang juga. Tak ada. Gerhana matahari memang tutup betul tu. Walaupun tak tutup habis. Dia sampai lebih kurang kat 80%. Gerhana bulan yang hari berapa? 23 bulan kan? Maghrib kan? Bayang gerhana? Tak? Memang sepatutnya tak sembahyang. Pasal dia tak tutup pun. Tuan-tuan kalau tengok, kalau teropong pun tengok, dia tak tutup. Dia hanya syibhuz zil. Dia macam ada tutup tapi tak tutup. Pasal kawasan kita tak kena tutup. Saya nak cerita apa ni? Itu sikit fenomena yang baru ni. Apa saya nak cerita ialah kalau dia tutup habis pun akan nampak. Pasal fenomena gerhana bulan ialah ni matahari, ni bulan yang asalnya bumi macam ni, bumi tutup macam ni. Jadi cahaya matahari tak sampai ke bulan kerana dilindungi oleh bumi dan dapat lihat bumi bentuk bulat. Dan memang tutupan dia lebih besar daripada saiz bulan tu lagi. Dia makan masa untuk buka. Nak menunjukkan bumi bulat. Okey. Firman Allah Ta'ala, isyarat dah bumi bulat ni lama dalam Quran. Cuma satu masa dulu orang tak faham duk kelahi pula macam mana permukaan bumi. Dulu kat sini pun ada satu peristiwa dulu, pernah ada orang tak setuju bumi bulat. Dia kata bumi lepek. Betul lari je gitu. Siapa dia? Ada lagi orang tu. Biarlah tu. Mudah-mudahan dapat hidayah, dia faham bumi ni bulat. Lama dah orang tu kata. Sial dia. Wal arda ba'da zalika dahaha. Asal terjemahan. Kata dia, dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduk. Asal bahasa Arab tu wal arda ba'da zalika. Bumi ni selepas Allah Ta'ala cipta bumi, Allah Ta'ala buat apa? Dahaha. Istilah terjemah memang hampa dia. Kita faham hampa ni macam mana? Hampa kapek kita faham rata lah. Untuk rata ke bulat? Faham sekali lalu rata lah. Adakah lazim setiap yang hampa tu rata? Tak. Kalau benda yang kecil hampa memang rata tu adalah bila dihampa dia lah rata. Tapi bila benda besar, bila hampa tak menafikan bulat. Benda bulat telah terlalu besar, walaupun dia hampa tapi sebenarnya bulat. Boleh faham? Bumi hampa tak hampa? Terhampa lah bumi. Terhampa. Kita pun guna terhampa. Batu pun hampa. Tak faham sudah. Okey. Batu hampa lah saja. Pasal apa saya tak tahu. Mungkin terlalu besar ke apa sejarah batu hampa ni. Pasal dia bulat kan. Tengok batu besar tu dipanggil hampa. Pasal apa? Terlalu besar. Pasal bumi pun bila besar nampak macam satu hamparan. Jadi kita pun tengok
Macam Manjung ni bukan ada kawasan bukit bukau tak? Nampak tak? Sebenarnya bulat tak? Bulat. Nak tahu bulat macam mana? Naik tinggi lagi. Ni nampak naik. Dia kan nampak je ni. Lagi naik. Lagi statik dia. Kau nak naik tu lah tak sampai. Baik. Mengikut kamus-kamus bahasa Arab. Okey, dia bagi huraian bahasa sikit. Kata dia, kalimah dahaha. Memberi erti bahawa dijadikan bumi seperti telur. Itu maksud dahaha tu. Istilah telur pun untuk isyarat dia berlingkar, berpusing balik pada bentuk, pada titik permulaan dia. Dan telah menyatakan oleh peralatan yang telah diambil melalui Al-Aqmar Sinaiyah. Benda ni bulan ataupun nama dia bintang-bintang yang dibuat oleh manusia. Bahasa kita lah ni Aqmar Sinaiyah, satelit. Gambar-gambar yang diambil melalui satelit. Saya gambar bumi bulat ni memang tak ada manusia pergi ambil kamera, tak ada. Dia melalui satelit. Itu Aqmar Sinaiyah. Begitu juga gambar matahari, itu ada planet, tak ada orang pergi shoot ambil gambar tu, tak ada pasal, tak ada siapa pergi ambil kan. Itu macam mana boleh ada? Itu animasi apa-apa tu satu hal lah. Tapi nak kata dia ambil tu melalui satelit di angkasa. Ternyata bahawasanya rupa bumi yang betul adalah bulat. Dan inilah perkara yang sama telah membuktikan oleh pemandangan ilmiah. Dan pada lafaz dahaha ni, pada Quran ni, menunjuk atas dua perkara, iaitu hamparan yang lanjut luas tu, dahaha. Istilah daha ni hampar, luas, memanjang, yang tak berkesudahan. Siapa tak berkesudahan? Dia akan balik kepada hamparan asal. Itu antara makna daha. Daha ni hampar yang tak putus-putus. Siapa tak putus? Pasal dia akan balik semula ke tempat asal dia hampar tu di mana. Itu antara makna dalam bahasa Arab. Hamparan yang lanjut luas dan bulat. Dan juga dia mengisyaratkan bulat pada ciptaan. Maka bumi pada penglihatan zahir kita adalah luas yang terhampar. Pada penglihatan mata dia luas dan terhampar. Dan ia pada hakikatnya adalah bulat, seperti mana telur. Istilah telur tu untuk menunjukkan dia bulat tu saja, bukan bujur, lonjong, tajam tu. Yang tu tak ada cerita tu. Allah Ta'ala berfirman, yukawwirul lail. Yang ni pun ayat untuk menunjukkan bahawasanya bumi tu bulat. Ilmu ni pun kita dah tak rasa pelik lah. Kita dah lama faham dah. Macam mana pun nak ambil penyataan Quran. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Terjemahnya, ia pula, Allah Ta'ala juga, masuk pula sini juga, yang menjadikan malam melingkari siang. Malam dia melingkari siang. Melingkar macam mana? Lingkar dengan gelapnya. Dan menjadikan siang pula melingkari malam. Melingkar je dengan cahaya. Jadi maksudnya malam dan siang ni dia melingkar. Faham melingkar ni apa? Ular melingkar, bulat. Kalau asal mana bahasa Arab kawara ni takwir ni, maksudnya satu benda yang melingkar. Satu tengok bulat, bumi duk pusing dengan teori ni kan. Dan malam pula, macam mana bahasa Quran ni tentang kejadian siang malam ni, walal lailu sabiqun nahar. Siang ni tak akan mendahului malam, malam tak akan mendahului siang. Apa maksudnya? Pasal bila bumi ni bulat, memang siang tak akan mendahului malam, malam tak akan mendahului siang. Pasal proses bulat. Kita belajar matematik, geografi pun macam mana? Ada longitude, ada latitude. Bulat ke lepior? Bulat. Kita siang dia. Kita siang. Kita malam lah ni. Ada negeri yang siang. Kalau kita telefon Mekah lah ni, siang lagi lah. Siang lagi. Macam mana dia boleh siang, kita malam? Asal kita bulat. Siap. Siapa tak faham tu memang kepala otak ni. Kalau agak dia naik kapal terbang esok, dia pening tau. Siapa jadi fenomena macam tu? Kenapa sana siang, kenapa sini malam? Dia pelik.
Pelik apa? Memang bulat. Dan Quran dah menunjukkan bulatnya bumi. Siap. Yang ni pun tak payah syarah banyak. Agak masalah, tanya lain. Kata at-takwir ini memusingkan. Memang asal mana bahasa asal kita cuma apa? Melengkar. Lengkar ni, ular berlengkar. Lengkar maksudnya bulat. Tidak akan berlaku melainkan mengelilingi benda bulat. Ya. Itu dalil ke Quran menunjukkan bulatnya bumi. Kemudian yang ke-14, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain fa bahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Terjemahnya, dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda. Tanda di atas kebesaran Allah Ta'ala. Yang tanda ni membuktikan kekuasaan kami, maka kata Allah Ta'ala, kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita, dan kami jadikan tanda siang itu terang menderang. Kita kalau orang tak perhati ayat Quran ni macam mana? Baca gitu ya tak? Ada rasa apa-apa? Tak ada rasa apa-apa. Dah lah baca Quran pun tak apa pandai, makna Arab pun tak kerti, mutu sains pun tak pandai, macam mana? Apa pun tak tahu. Ulama dulu boleh explore, cipta satu ilmu. Tengok dia kata apa? Berkata ulama tafsir, ayat malam, yakni tanda malam, masuk ayatul lail tu, masuk ayat di situ adalah tanda. Tanda malam ialah bulan dan tanda siang ialah matahari. Dan berkata Ibnu Abbas mengenai ayat di atas, adalah bulan bercahaya dan menyinar seperti mana matahari, maka kami memadamnya. Itu perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun zaman awal-awal Islam dulu. Jadi dia hurai mengikut apa yang pada dia faham dulu kan. Macam mana pun bukan mutamat apa huraian dia. Dia hurai itu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala fahamkan pada dia pada masa itu. Baik macam mana pun di atas huraian Ibnu Abbas tu dan ulama tafsir dia bagi huraian Darul Musa macam ni sikit. Dan yang betulnya ialah bahawa bulan dan bumi dan planet, Marikh dan semua planet-planet yang mengelilingi matahari pada permulaannya adalah semuanya bernyala, dan bahan-bahan itu tatkala berhimpun setengah atas setengahnya selepas letupan matahari dan menyebabkan mempunyai yang melingkunginya, maka tertolaklah serpihan-serpihan yang baki dengan kekuatan yang kuat dengan sebab tarikan, dan berlagalah serpihan-serpihan atas planet-planet yang tersusun itu, maka menyebabkan bertambah panasnya dengan panas yang besar hingga sampai tahap darajat yang bertangkup dan bersedaging sutuh keduanya. Istilah sutuh ni permukaan keduanya. Dan ini bersedaging. Istilah bersedaging ni sebati. Bersedaging itu perpanjangan hingga sampai tebalnya 300 km dalam planet. Maksudnya di sebelah dalam planet yang tersusun dari semua pihak. Ini pada bulan. Adapun pada bumi, maka sesungguhnya kita tidak mengetahui demikian, kerana bumi berubah banyak sangat semenjak hari diciptanya. Adapun bulan maka berubah sedikit saja semenjak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Saya tak bagi huraian tu lah, pasal benda ni luar daripada ilmu kita. Cerita pun buat pening je. Betul? Setuju, tinggal saja. Pasal ada benda macam cerita gerhana lah, saya cerita kat gerhana lagi, saya nganggap dengan tonton-tonton gerhana. Mana yang boleh cerita, mana kita boleh faham cerita. Dan ini yang kata dia yang tercair dan hancur ini warnanya merah seperti api, dan batu pula hancur sedaging, maksudnya sebati, dan cair serta mengalir. Dan ini mengendaki bahawa darjat suhu panasnya lebih besar dan lebih memarak daripada api biasa yang kita kenalinya. Maka kita tidak mampu sampai di darjat kepanasan sampai darjat mencair batu-batu yang menjadi mengalir selama-lamanya. Dan pada ini campuran batu ataupun batu-batu
yang mengalir, ternyata perasingan galian-galian, maka galian-galian berat akan menyelam ke sebelah bawah dan terapunglah bahan-bahan ringan atas. Dan inilah kita mengetahui bahawasanya bahawa ini berlaku pada pangkat kulit bulan. Dan mana ini bahawasanya planet ataupun jirim langit berjala-jala pada permulaan penciptaannya, yang hasil dengan sebab perhimpunan atas sutuhnya, istilah sutuh di permukaannya, oleh lapisan-lapisan dan potongan-potongan matahari yang keras, dan bersedaginglah bahan-bahan yang berat ke bawah dan yang ringan terapung di atas, dan sejuk, dan jadilah kulit daripada bahan-bahan ringan di sebelah atas, dan bahan-bahan ataupun galian yang berat berada di bawah. Dan inilah hakikat yang ditemui oleh kajian ilmu yang telah diberi isyarat kepadanya oleh Al-Quranul Karim semenjak 14 kurun yang lalu. Banyak lagi kata dia ayat-ayat Quran, semuanya memiliki mukjizat daripada awal sampai akhir. Kalau kita mahu sebut di sini tentu tidak muat tempatnya. Yang penting, ini dia punya pinpoint dia lah kan, bahawa semua itu menunjuk atas kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi bab cair-cair apa permukaan apa tu, saya tak pandai nak uraian. Maksudnya dia nak cerita macam mana kejadian bumi apalah. Kalau kita belajar ilmu-ilmu khas dengan dia, memang kita akan tahu macam mana teori yang ahli sains dah sebut. Kalau nisbah bahasa Quran ni, ada ayat Quran seumpama gini disebut, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Surah mana, ayat mana tu tak ingat hafal, tapi lajak mulut ada sebut tu, yang kata Allah Ta'ala jadikan bandingan manusia ni, asalnya orang nak ceritakan bandingan manusia, tapi dia ceritakan dengan faktor kejadian. Apa dia, macam seumpama kalau kata bahan yang Allah Ta'ala bagi jadi langit bumi ni, dia ibarat macam apabila dipanaskan, benda berat memang akan turun bawah, benda yang akan ringan dia akan terapung ke atas. Dia terapung tu, dia kalau nisbah macam air ni, dia macam buih. Yang pasir, batu apa, kalau berat dia jatuh di bawah. Kalau fa'amma zabadu fayadhhabu jufaa, ada pun yang macam buih apa-apa, dia akan lembur di atas, dia akan hilang. Ada macam tu sekali lalu ayat isyarat ayat Quran. Dan memang ulama kita boleh faham sesuatu di situ. Antaranya adalah teori bagaimana orang Ta'ala jadikan bumi ini, yang di bahagian tengah bumi ini dia mental, dia keras, kejal. Makin kepada kepermukaan dia lembut, gebu, dan boleh jadikan tempat bercucuk tanam. Makin ke bawah makin geram, makin geram, makin geram, makin geram, masih pejar. Pasal asal kejadian bumi ialah yang asalnya dia dasar yang benda yang cair, benda yang panas, lepas tu dia mencair. Jadi benda yang dalam tu bila dia cair, dia pejal, dia keras, yang tu akan cair dulu. Yang di luar ni dia akan jadi, yang beku dia makin lambat, dia akan lembut, satu sesuai untuk dicucuk tanam. Bekom macam tu kot teori dia dah sebut. Okay. Jadi kalau tengok asal ilmu tu dia kata nak tengok kitab ni tak muat, yang tu tuan-tuan nak pergi kaji sendiri khas. Sebab tu macam mana pun setakat dia sebut ni pun banyak dah rasanya ni. Ambil point di sini. Semua tu menunjukkan atas kebenaran Al-Quran Karim. Cuma kita pula tak mampu nak bagi huraian. Itu dia. Di atas ceteknya ilmu kita. Yang kata dia Al-Quran ni menunjuk juga atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan kebenaran Nabi menunjukkan atas wujudnya Allah Ta'ala. Bila Nabi Muhammad benar, memang Al-Quran ni turun daripada Jibril. Dengan pengakuan Nabi ada Jibril, dan Jibril datang daripada Lauh Mahfuz. Mestilah Lauh Mahfuz datang daripada Tuhan yang menjadikan seluruh alam ini. Dan Tuhan itu ialah Allah. Kalau itu Allah ada tak? Ada apa? Sabitul zat, sabitul wujud. Allah ada tu apa? Ada zat dia, sabit zat dia. Sabit zat dia dan sabit wujud dia. Dan wujud dia ialah wujud yang wajib. Wujud dia ialah wujud yang qadim. Wujud dia wujud hakiki.
Kita ni sabitul zat. Tu sikit istilah-istilah tauhid. Kita ada zat kita tak? Ada. Kita sabitul zat. Tapi wujud kita, wujud jaizul wujud. Dan kita ialah zatul adam, masa asal daripada tiada. Dan kita ni melalui proses yang akan tiada. Dia ada istilah ulama, kita ni setiap hari melalui proses hark wal iltiam. Wal iltiam, apa dia? Kita akan melalui proses pecah, hancur. Akan ada benda tu kat kita. Ada benda istilahnya dicernakan, dipecahkan, dan daripada pecahan tu ada badan kita yang menyerap untuk dipercantum pula dengan sesuatu. Kulit kita pun setiap hari dia ada yang keluar, dia akan berpecah keluar daripada badan kita, peluh, toksid apa dan sebagainya. Dan ada sel-sel kulit kita yang hancur dan mati setiap hari. Dan ada yang pula bercantum dengan makanan untuk dia membina sel-sel tisu baru, untuk proses itu sentiasa berkembang dan berubah pada kita. Itu proses alam. Siapa tu? Itu makhluk. Itu kita. Yang hakiki tak berubah siapa? Allah. Kita berubah tak? Itu kita baru tak? Itu yang ulama keluar dia punya dasar-dasar sepik kenal Allah Ta'ala. Alam mutaghayyir. Alam ni berubah. Berubah tak? Sentiasa berubah. Tidak ada detik berlaku yang duk berjalan yang alam ni konsisten di atas hal dia yang sama. No. Nothing dekat universe ni ataupun cakrawala bima sakti ni tidak ada benda yang dia kekal dalam satu keadaan pada setiap masa yang berlalu. No. Setiap masa berlalu, seluruh galaksi mengalami proses perubahan. Ada istilah pecah, maksudnya bercerai pada dia, dan ada yang bercantum dengan dia. Sentiasa. Dan yang melakukan proses itu ialah Allah. Pula tu sistem dia teratur dan tersusun. Allahu Akbar tak? Jadi kalau kita tak belajar tauhid besar-besar pun, kita kenal Allah Ta'ala di atas pinpoint je lah. Kata semua tu mensabitkan wujud Allah. Allah yang sabitul zat, sabitul wujud. Kita ni memang sabit zat, dan apa yang mendalilkan ada pada kita tu menunjukkan kita ni maslubul wujud. Kita wujud yang boleh ditiadakan. Betul tak? Kita akan mati tak? Jadi memang wujud tak kita? Wujud. Tapi wujud mana? Wujud yang maslubul wujud. Wujud yang boleh ditiadakan. Allah wujud yang sabitul wujud. Wujud yang kidam, wujud yang hakiki. Pasal bila kita boleh ditiadakan, Allah lah yang mentiadakan kita. Bila kita tiada, kita yang tiada. Tapi Allah tetap sabitul zat, sabitul wujud. Ini kaedah-kaedah kita, ulama' kita, ulama' tauhid kita. Di atas kaedah ulama' tauhid, dia ambil faham cara tauhidnya ni. Di atas ulama' sains, dia ambil cara sains dia. Tapi tauhid mereka sama tak? Yang inilah tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian insya-Allah setelah kita selesai dalam bab ini, kita nak masuk nanti kata dia kaedah yang kedua, balik pada asal awal-awal dia cerita bab wujud dulu, bagi dalil-dalil atas kewujudan Allah Ta'ala, iaitulah kaedah kedua dia sebut ni. Kata dia in kunta mudda'iyan fad-dalilu. Jadi apa yang dia lepas adalah satu kaedah yang pertama dia sebut. Itu fa in wa in kunta naqilan fasihhatu. Kalau kamu nak menakalkan satu, poin dia mesti sahih. Jadi sahih maklumat-maklumat lepas dia datangkan yang Quran. Wa in kunta mudda'iyan, kalau kau nak mendakwa atas wujud Allah Ta'ala ni, kata Allah Ta'ala memang ada, selain daripada nakal mesti sahih. Kaedah pendakwaan adalah antara lainnya bid dalilu, maka mesti kena datangkan dalil. Dan dalil ni insya-Allah kita jumpa akan datang. Maksud dalil ni kalau bahasa lain adalah burhan. Itu istilah. Burhan ni lah yang kita belajar dalam kitab-kitab lama, dipanggil matan ummul barahin misalnya. Pasal maksud dalil yang kita akan jumpa akan datang dengan kita akan belajar ni adalah dalil akli. Maksudnya dalil dalam bentuk kaedah pemikiran. Yang lepas kalau kita perhati, semua didatangkan Quran. Pasal
kesohihan ayat Quran tak boleh dinafikan. Jadi yang kita nak jumpa kedua ni nanti, dia kata wa in kunta mudayyan, untuk mendakwa Allah Taala, kaedah dia adalah dalil. Dan maksud dalil ni, bahasa lain dia adalah burhan. Pernah dengar perkataan burhan? Ada orang nama burhan tak? Apa makna burhan? Bahasa mudah adalah dalil. Sekali lalu kalau ambil tentu untuk nak tangguh itu, supaya nanti kita masuk ke depan, dia bicara cara lain lah pula. Yang ni kita sebut ni daripada ayat Quran yang dia nakal dengan apa sains dah kaji, dengan apa yang mereka dah dapat. Bila tally kan, matching dengan Quran macam mana? Sama tak? Sama, tak lari sikit pun. Okey, itu keadaannya sihah. Kita telah nakalkan dalam Quran dan memang tepat, tak lari sikit pun. Jadi yang kita nak masuk yang kedua ni, dia bukan kaedah nakal, bukan ambil Quran ataupun hadis, tapi kaedah dia disebut dengan bahasanya dalil. Maksud dalil tu ialah burhan. Baik, apa burhan? Burhan ni ialah satu kaedah pendalilan menggunakan metodologi berfikir, dengan rumusan dan kaedah penyusunan ayat yang tertentu, yang kalau kita susun nanti menghasilkan satu natijah yang tidak boleh dilawan. Itulah maksud dalil yang kita akan jumpa nanti. Bahasa lain dia adalah burhan. Saya buat misal tengok, di atas apa yang akan belajar. Pasal yang ni pun kalau tengok kitab kita ni agak panjang juga, dia bagi huraian tentang mengenai apa yang dikatakan dalil tu. InsyaAllah kita faham ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan ada keupayaan, kalau nisbah belajar khas ilmu macam ni, dipanggil ilmu mantik. Walaupun tuan-tuan tak mengaji ilmu mantik, dengan kitab yang kita pelahak, kita duk pakai ni, InsyaAllah nanti bila kalau selesai belajar apa ni, tuan-tuan ialah ahli mantik. Pernah dengar mantik tak? Benda tu dia lah orang yang pakar dalam mengeluarkan natijah dan keputusan hanya menggunakan kaedah berfikir, dengan menggunakan metodologi berfikir yang betul untuk menghasilkan maklumat yang sangat tepat. Kalau saya buat kepada ilmu fiqh sebagai contoh, arak memabukkan, betul tak? Arak memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Arak haram. Saya susun ayat itu. Alam ni berubah dia. Alam ni berubah. Setiap yang berubah mesti ada yang merubah kan. Alam ni ada yang merubah kan. Oleh itu dia baharu. Betul tak saya punya ayat tu? Siapa boleh lawan? Boleh faham tak lawan tu apa? Boleh disangkal tak fakta ni? Alam ni berubah misalnya. Satu fakta. Buktikan alam ni berubah. Tadi siang, sekarang malam. Setiap yang berubah daripada siang ke malam adalah berubah. Dan setiap yang berubah mesti ada yang mengubah kan. Asal saya nak sebut alam ni berubah, betul tak? Buktikan alam ni berubah. Dulu kau kecil, sekarang kau besar. Dulu kau muda, sekarang kau tua. Dulu kau bodoh, sekarang kau pandai. Berubah tak? Tadi pukul 8 ni pukul 9 lah. Saya tahu orang memang nak berhenti kan. Okey, saja usip-usip. Tadi panas, ni sejuk. Lagi kalau terus pasang aircon, sejuk lagi tak? Berubah tak? Tadi kenyang, ni lapar je. Tadi ngantuk, dah tak ngantuk lah. Okey tak? Pasal dah nak habis. Saja saya usip-usip fakta tu lah. Nak kata apa ni? Berubah tak? Sentiasa berubah tak? Bila sentiasa yang berubah, okey, apa faham? Setiap yang berubah, mustahil dia berubah sendiri tau. Macam mana boleh dua benda yang sama keberangkalian tiba-tiba jadi berat sebelah satu, kiri ataupun kanan, tanpa ada yang mengubah? Mustahil tak? Impossible, betul tak? Yang possible ni macam mana? Mesti ada sesuatu yang memberatkan dia. Jadi kita berubah siang, malam, tua, muda, jahil jadi alim, ngantuk tak mengantuk, lapar dan sebagainya. Jadi bila berlaku berubah, setiap yang berubah mesti ada yang mengubahkan, betul tak? Siapa yang mengubah tu? Dapat tauhid. Dengan sebab ilmu burhan dan ilmu dalil aja. Betul boleh kenal Allah Ta'ala tak dengan ilmu burhan ni? Satu kita belajar tauhid, ada kitab khas nama dia Ummul Barahim. Ibu bagi segala kaedah pemikiran menggunakan metodologi berfikir tuan-tuan.
Memang sabit dengan Quran. Sebut Quran, semua tally dengan dia. Sama, betul, tepat, tak lari sikit pun. Jadi, sebut Quran, ada orang tak mau pakai Quran. Ajar dengan metodologi berfikir, dengan cara betul, dengan waras. Dan tiada siapa boleh menyangkal pernyataan tu. Dia termasuk dalam salah satu kaedah yang dipanggil dalil qat'i dalam mensabitkan hukum. Apa dia? Menggunakan dalil, bahasa lain dia menggunakan burhan. Yang tu bab yang kita bakal belajar. Agak-agak best tak? Best. Coming soon lah. Coming soon. Not this night. Okay. Coming soon. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa nanti kaedah yang kedua. Ada soal sekitar itu? Ya. Alam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala tu'minun. Bumi itulah asal, bumi dan langit asalnya bercantum, waktu kami yang memisahkan. Ya. Yang tu pun rasa kita lalu dah ayat Quran tu dah. Untuk imam tak ada itu pun. Tak mana dah tu. Muka surat 22 tu. Yang tu kan. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kalau sekali lalu orang balik dah ada soalan tu. Allah Ta'ala situ dia datangkan satu ayat berbentuk soalan. Adakah tidak orang-orang yang kafir memikirkan dan melihat dan menyaksi bahawasanya langit dan bumi ini asalnya kanata, langit dan bumi ini ratqan fafataqnahuma. Langit dan bumi itu asal mulanya adalah ratqan, maksudnya dipercantum. Pasal rataqa ni asal maksudnya benda yang bahasanya bergumpal, bergabung. Seketul, bahasa mudah kita, dia lah benda yang seketul. Lepas tu apa? Fafataqnahuma. Jadi asalnya bumi dan langit ni betul. Lepas tu Allah Ta'ala pecah. Proses pecah ni lah mengikut teori astronomi, dipanggil the Big Bang Theory. Itu kot nak huraian panjang tu, yang mengikut teori mereka tu yang di alam semesta ni berdasarkan ayat Quran tu memang langit bumi ni satu. Jadi maksudnya apa? Satu. Jadi macam mana boleh jadi macam-macam ni? Kali satu proses explosion yang sangat hebat. Dan terkawal. Dia bintang dia galaksi yang dibentuk macam ni. Yang tu yang tadi kajian mereka dapat bumi ni, semua langit bumi ni, galaksi ni, galaksi Bima Sakti ni, dia expand. Bunyi orang putih kan, besar, dia mengembang. Jarak dia semakin jauh. Tu yang mengikut teori kiamat berdasarkan kaedah sains lah. Apa? Dia bukan melanggar. Dia akan sampai satu tahap maksima yang menafikan graviti. Bila longgar semua macam mana? Macam benang dah keput yang dah macam cermin pecah dah tempuh expired. Siapa pernah rasa cermin pecah, dia tahu macam mana saya cakap. Tak pernah rasa, tunggu kereta pecah tu. Saya dah pecah 2 kali kan. Saja saya teringat tu hari ni. Kalau tak teringat nak sebut. Yang tu kot. Jadi masuk teori macam tu, atas sebagian ulama' menghuraikan macam tu lah. Ulama' kita, kalau atas kita duk biasa dengar, disebut ringkas lah Big Bang Theory, dia bagi explanation macam tu. Macam mana pun umum ayat Quran itu mengisyaratkan langit bumi ni satu. Yang ahli orang kafir yang kaji the Big Bang Theory ni memang bahasa pun daripada mereka, orientalis punya. Dia orang yang kaji, dia keluar teori the Big Bang ni pasal dia orang yang bangga dengan istilah itu. Tengok Quran tu je. Dah lama dia. Macam tu kot. Sekali lalu macam tu lah kalau tanya ayat Quran tu. Lain? Maksudnya mungkin surah Al-Quran dia nyatakan menjadikan bumi dalam surah satu tak nak masuk. Dan masuk. Ya. Maksudnya dijadikan satu-satu. Macam mana? Ya, kalau faham tu
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi kalau faham proses tu, sittati ayyam. Macam mana pun bahasa ayyam tu jamak daripada yaum. Masa tu pun belum ada langit bumi lagi. Mana ada yaum dengan kiraan kita, ya. Jadi bahasa ayyam itu masa, maksudnya ada satu tempohan yang mungkin atas kiraan tu tempohan dia macam tempohan masa kita. Satu gunakan bahasa yaum. Jadi kalau faham daripada pasal ayat Quran ni, dia kena tengok semua. Satu, dia tak boleh hurai dengan satu ayat Quran, lepas tu hurai bodoh-bodoh kat situ je. Jadi ayat Quran ni kata ni satu, utuh pecah. Yang ni kata Allah Ta'ala ciptakan langit bumi antaranya 6 hari, 6 masa. Ayat Quran ni tak lain. Macam mana nak buat? Kita mengaji dengan ilmu tauhid yang dah siap ni, jadi semua ayat tu dah dimampatkan. Baca dia, ambil asalnya satu, cahat. Itu kesimpulan dia. Jadi tak pula kata ni ayat Quran ni kata bainahuma. Jadi maksudnya langit asin, bumi asin, mana pula satu? Ni apa punya teori ni? Padahal ada ayat Quran tu. Nantilah kau jangan pakai satu ayat Quran. Macam mana juga rasanya kalau dalam bab lain pun serupalah. Yang tu duk kelahi Wahabi dengan ahli sunnah tu, saya tahu. Wahabi duk kata alal arsh ala arsh. Kau tak tengok ke ayat Quran lain? Innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku hampir dekat bersama kamu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi mana nak pakai? Impun semua tu. Allah Ta'ala dia wujud, sabit zat, sabit wujud, bila makanin, tak dibahasakan tempat pada dia. Salah kalau kata tiba-tiba Allah dia arah. Oh salah akidah tu. Itu ahli sunnah wal jemaah tak ajar macam tu. YW dia ajar macam tu. Macam mana pun di atas ayat Quran itu, dia kata ayat Quran tak boleh dihurai, hanya satu ayat Quran, itu hurai bodoh-bodoh dia. Maksud bodoh-bodoh tu tanpa melihat kepada ayat Quran lain. Satu, kita tak ada upaya kadang nak menilai tu. Satu, ambil yang dah siap. Okay. Itu kok. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.